Okay, terima kasih. Tak adalah gerak je. Baiklah, saya akan membincangkan mengenai bab 4 iaitu dapatan kajian dan juga perbincangan. Cuma sebelum tu kita kena tengok balik 3 persoalan kita sebab dapatan kajian ni adalah untuk menjawab persoalan-persoalan kita. 3 persoalan. Persoalan pertama kedua ni kita dapat daripada kajian literature yang telah dibuat dan kajian literature. Persoalan ketiga ni adalah dapat dari kajian soal selidik. Okey, persoalan pertama, apakah ajaran agama Islam dan Hindu? Okey, ni macam ulang balik kajian literature kita, cuma dapat nampak lagi jelas lah. Jadi dari agama Islam dan Hindu ni kita boleh tengok dari lima aspek: definisi, konsep ketuhanan, kitab, konsep asas agama dan konsep penyembahan. Macam tu jugalah agama Hindu. Alright, so persoalan kedua, adakah terdapat persamaan dan perbezaan bagi ajaran agama Islam dan Hindu? Ni sebelum tu, persoalan pertama tadi dah kira satelit sebab dia terangkan di kajian literature. Okey, persoalan kedua, persamaan perbezaan. Jawapan dia ada. Okey, ada sebab tengoklah persamaan konsep tapi beza cara tengok konsep tersebut. Okey, Islam tengok lain, pandangan Hindu lain. Alright. Ini pun kira settle dah sebab dah diterangkan juga di kajian literature. Yang ketiga, persoalan ketiga, sejauh manakah pemahaman golongan belia di Malaysia akan kepercayaan agama Islam dan Hindu? Okey, jadi ni kajian soal selidik ada 5 bahagian. Kita dapat tengok pertama adalah responden 38 orang dengan majoriti Islam dan kedua majoriti Hindu. Walaupun kedua majoriti Hindu tapi nampak jugalah tidak seimbang. Dapatlah tengok nanti di bahagian dapatan kajian macam mana benda ni mempengaruhi. Okey, so pertama kita tanya kepekaan golongan belia di Malaysia terhadap agama Islam. Hampir 90% peka ya. Okeylah, sebab memang majoriti Islam dan semua ni pun tinggal di Malaysia kan, negara Islam. Ni soalan rukun iman. Ni soalan pasal kepercayaan agama Hindu pula 57.46, walaupun kurang sikit, tak kurang jugalah kan, tapi okeylah sebab Hindu pun 22.05 sahaja, ni 57.46 yang peka, kira okeylah, maksudnya responden lain peka lah kan. Okey, ni perbandingan. Okey, agak memuaskan. Sorry, mana dah perbandingan kan. Okey, ni pula bahagian D, kita tanya kefahaman. Kita bagi soalan lagi susah. Okeylah, sangat faham dan faham bagi agama Islam lah. Macam yalah, majoriti pun Islam kan. Seterusnya agama Hindu. Ni kita tengok majoriti yang tidak pastilah. Jadi macam jadi nampaknya macam kepekaan ni mungkin sebab semua pun belajar di TITAS kan. Jadi mungkin belajar pasal agama lain tu dekat TITAS saja, lepas tu dah tak ambil tahu dah. Sebab tu kurang faham, kurang pasti. Alright, ni perbandingan dia. Ni tinggi ni. Okey, alright. Jadi yang bahagian terakhir adalah pandangan responden. Jadi kita tanya objektif, ni subjektif. So objektif ni kita tanya kalau kawan anuti agama lain kan, 35 okey, 35 orang okey, 92.11%, tapi ada 3 orang ni 7.89%, dan 3 orang ni dia macam bersifat resis, kurang baik lah. Okey. Ni subjektif, kita dapat tengok responden bersifat positif lah. Kalau macam agama diperlekehkan, diorang macam menegur semua. Tapi ada juga tiada tindakan, mungkin sebab takut lah kan, bergaduh semua dengan kawan yang dia tegur tu. Alright, so wajarkah peka? Wajar. Ada juga kata tidak wajar lah, sebab dia kata cukuplah agama, confirm cukuplah agama sendiri yang kita terapkan, confirm tak ada berlaku pergaduhan, sebab setiap agama pun mengajar kepada kebaikan kan. Dan ni mengatakan pengalaman anda akan cabaran mengamalkan agama anda. Tengok dia aja kerana warna kulit, menerima pandangan-pandangan rasis. Pandangan rasis macam mana ni 3 orang ni ni yang rasis ni, sebab itulah. Okey, ni pula jaga sensitiviti, menghormati, solat ansur semua. Jadi kita boleh tengok yang responden ni bersifat positif lah. Dan untuk jawab kita punya ni persoalan ketiga, pemahaman diorang bolehlah dikatakan memuaskan, cuma boleh diperbaiki. Alright, terima kasih.